Assalamualaikum guys, welcome back to Bebel Story. Actually guys, ada seorang sahabat kita ni, Bro Afiq Ashraf, seorang subscriber Bebel Studio. Dia minta aku ceritakan pasal benda ni. Cerita pasal Ukraine dengan Russia. Semua orang tahu kan, hubungan antara Ukraine dengan Rusia makin tegang. Dan ketegangan ni sampai satu tahap NATO menganggap ada high possibility ataupun high chances untuk Rusia ni serang Ukraine. Sekarang ni soalan pertama dia, kenapa Rusia nak serang Ukraine? Persoalan kedua pula, betul-betul ke Rusia ni akan serang Ukraine? Dan lastly, adakah semua benda ni penanda aras kepada Perang Dunia Ketiga akan bermula? Semua persoalan ni kita akan try jawab dalam video ni, dan secara tak langsung kita akan tahu apa yang berlaku dekat dalam dunia sekarang. So gang, let's bebel this story. Okay guys, aku akan mulakan cerita dia macam ni. Semua benda ni start bila Perang Dunia Kedua. Masa Perang Dunia Kedua, Rusia ni dikenali sebagai USSR, The United Socialist Soviet Republic, ataupun kita panggil dia sebagai Soviet Union, senang. Masa tu Ukraine dia di bawah penguasaan ataupun pengaruh Soviet Union. Bahkan sebelum daripada Soviet Union tu ditubuhkan, Ukraine memang duduk di bawah pengaruh Rusia. Tapi bila Perang Dunia Kedua start, Ukraine ni dia jadi hotspot tau, sebab lokasi dia sangat-sangat strategik dekat kawasan Laut Hitam. So Ukraine ni direbutkan oleh dua negara masa tu, which is Soviet Union dan juga Jerman. Secara tak langsung, askar-askar yang ada dekat Ukraine ni terpecah kepada tiga bahagian. Yang pertama yang menyokong Soviet Union, yang kedua yang menyokong Jerman, dan yang ketiga adalah askar yang memperjuangkan kemerdekaan Ukraine. Dipendekkan cerita guys, lepas Perang Dunia Kedua tamat, Soviet Union bagi hak kemerdekaan kepada Ukraine. So Ukraine ni pun bolehlah tubuhkan negara dia sendiri. Dalam masa yang sama, North Atlantic Treaty Organization, NATO, dia ni sedang meluaskan dia punya kuasa tau. Benda ni membuatkan Rusia terancam, dan yang memburukkan lagi keadaan, USSR ataupun Soviet Union jatuh pada tahun 1987. Disebabkan ketidakselesaan Rusia ni, Rusia jadikan Ukraine sebagai boneka dalam pengaruh politik. That's why Ukraine punya politik sangat-sangat dipengaruhi oleh Rusia. Pada tahun 2004 ada election dekat Ukraine tau. Ada dua orang kandidat yang nak jadi presiden. Yang pertama Viktor Yushchenko dan yang kedua adalah Viktor Yanukovych. Korang ingat nama ni betul-betul. Viktor Yushchenko dia pro kepada Eropah, which is Eropah ni pro kepada Amerika. Tapi Viktor Yanukovych pula dia pro kepada Rusia. So definitely Rusia akan sokong Yanukovych untuk kekalkan pengaruh politik dia dekat Ukraine. Tapi malang bagi Rusia, Yushchenko pula yang menang pilihan raya tu. Bila Yushchenko menang pilihan raya, secara tak langsung dia menjalankan hubungan baik dengan negara-negara Eropah yang lain dan membuatkan Rusia jadi panas dengan benda tu. Kenapa Rusia dengan geng Eropah ni tak ngam? Yang tu kita kena cerita dalam Perang Dingin guys. Tapi secara ringkasnya, Rusia dengan geng-geng Eropah ni tak ngam sebab belakang geng Eropah ni ada Amerika. Ingat tak Viktor Yanukovych yang pro kepada Rusia tadi? Dia buat comeback dalam pilihan raya dan menang sebagai presiden. Bila dia menang sebagai presiden Ukraine, Rusia senang hati sebab geng dia datang balik. So Rusia ni secara tak langsung dapat mempengaruhi balik politik dekat Ukraine. Yanukovych bila dia jadi presiden, semua dasar yang pro kepada Eropah dibuang, ditolak, termasuklah permohonan Ukraine untuk join ke dalam kesatuan Eropah. So dekat sinilah rakyat Ukraine terpecah kepada dua bahagian, which is yang pro kepada Eropah dan yang pro kepada Russia. Yang pro kepada Eropah ni dia duduk berdekatan dengan negara-negara Eropah, dekat Poland, Jerman, France, Spain, dia belah-belah sana. Dan yang pro kepada Russia ni dia duduk betul-betul dekat sebelah Russia, which is kawasan tu dipanggil sebagai Crimea. Akhirnya berlakulah pertempuran di antara kedua-dua belah pihak ni. Pada Februari 2014, Yanukovych kena tendang dari pemerintahan dia, dan benda ni membuatkan pertempuran di antara kedua-dua belah pihak ni jadi makin sengit. Russia pula bila dia nampak benda ni jadi, dia ambil kesempatan guys dalam kesulitan orang lain. Dengan alasan rakyat Crimea sendiri minta tolong Russia masuk campur dalam hal politik Ukraine, Russia pun dia hantar askar-askar dia dekat sepadan Russia-Ukraine tu guys. Bila Russia masuk campur, kesatuan Eropah dan juga Amerika ni tak puas hati lah. Apa pasal si bangang ni buat macam ni? So apa yang Amerika buat? Dia dan kesatuan Eropah
menekan ekonomi Rusia yang membuatkan Russia ni panas gila dengan diorang ni. Dan akhirnya pada April 2021, Russia menggerakkan askar-askar dia secara besar-besaran ke sepadan Rusia, Ukraine. Dan dekat situlah Kesatuan Eropah dan juga Amerika menganggap Rusia ni betul-betul serius nak perang dengan Ukraine. Bila Joe Biden naik jadi Presiden Amerika kan, dia pernah buat video call dengan Putin, which is Presiden Rusia. Dia tanya dekat Putin, bro, kau betul-betul ke nak serang Ukraine ni? Dan Putin pun cakap lah, tak adalah, aku acah-acah je ni. Bila si pakcik Biden ni dengar benda ni, dia bagi tahu dekat Kesatuan Eropah dan juga NATO. Dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu yang Rusia takkan serang Ukraine. So dekat sinilah Joe Biden ni dia jadi besar kepala tau. Kononnya dia berjaya untuk tenangkan keadaan. Secara tiba-tiba guys, Rusia ni buat benda yang mengejutkan, which is dia hantar askar-askar dia secara besar-besaran dekat sepadan Rusia Ukraine tu guys. Dalam masa yang sama, Amerika pula di bawah pimpinan pakcik Biden tu tadi sekarang ni dilabel gagal oleh rakyat Amerika sendiri. Sebabnya Joe Biden ni dia gagal dalam menguruskan wabak pandemik COVID-19 yang ada dekat Amerika. Selain daripada tu juga, ekonomi Amerika sekarang ni sangat-sangat teruk. Dia punya inflasi sekarang ni meningkat 7% dan dijangka akan jadi lagi teruk dalam suku pertama tahun 2022 ni. So apa yang Joe Biden kena buat sekarang ni? Joe Biden dia kena buat something supaya dia dapat balik sokongan rakyat dia guys. Apa yang dia buat? Dia tongganglah isu ni untuk kebaikan dia, untuk dapat pengaruh dia balik. Joe Biden dia hantar lebih kurang dalam 8,500 orang askar muda elit dekat Ukraine supaya askar-askar ni boleh standby kalau Rusia start perang. Tapi guys, niat sebenar dia adalah dia nak suntik semangat nationalism dekat rakyat dia supaya rakyat dia ni cakap yang dia ni hero dalam mengamankan ataupun mengelakkan daripada dunia berperang. So sekali lagi Amerika dia try untuk jadi polis, dia try untuk jadi hero for the world. Skrip yang sama dia pakai, skrip yang sama berulang guys. Kesatuan Eropah dan juga NATO minta lah dekat Rusia ni withdraw dia punya troop, keluarlah daripada sempadan tu, pergi balik kan. Tapi Putin cakap dia boleh buat macam tu dengan satu syarat, Kesatuan Eropah tidak akan menerima Ukraine sebahagian daripada ahli mereka sampai bila-bila. Kenapa Rusia tak nak Ukraine join Kesatuan Eropah? Sebabnya guys, bila Ukraine join Kesatuan Eropah, automatically dia akan join NATO. So dekat sini Kesatuan Eropah terutamanya Amerika dia ada lesen besar untuk letak army facility, kelengkapan tentera dekat Ukraine bila Ukraine dah join dengan Kesatuan Eropah. Dan benda ni Rusia paling tak suka guys. Bila Amerika ada lesen besar untuk letak facilities dia dekat Ukraine, of course dia akan set up peluru berpandu ataupun segala mak nenek yang dia ada menghala tepat ke ibu negara Rusia. Rusia rasa benda ni langsung tak selamat untuk negara dia. That's why Rusia tak nak Kesatuan Eropah terima Ukraine, sebabnya dia akan mengancam kedaulatan negara dia sendiri. Okey guys, persoalan terakhir, adakah pertembungan Rusia-Ukraine ni boleh menyebabkan perang dunia ketiga berlaku? Jawapan dia, yes, boleh. Bila Ukraine dengan Rusia ni bertempur, proksi-proksi diorang ni pun akan join the war, join the party secara logiknya. So perang akan meletus di merata-rata tempat, bukan hanya tertumpu dekat Ukraine dengan Rusia sahaja. Tapi guys, dari sudut yang lain, berkemungkinan lah pertembungan Rusia dengan Ukraine ni takkan menyebabkan perang dunia ketiga berlaku dalam masa yang terdekat. Ingat aku cakap dalam masa yang terdekat. Sebabnya seperti mana Joe Biden, dia tahu yang Amerika sekarang ni bukan dalam kondisi yang terbaik untuk masuk ke dalam perang yang skala besar. Macam tu juga Putin, Presiden Rusia, dia tahu yang negara dia pun tak ready untuk memulakan perang dalam skala yang besar. Bagi pendapat aku sendiri, tindakan Rusia yang sekarang ni lebih kepada nak bagi tekanan kepada Kesatuan Eropah supaya reject terus Ukraine tu. Jangan nak mandai-mandai kau nak ambil dia jadi geng korang. Dalam masa yang sama guys, Putin tahu keseluruhan negara Eropah tak ready untuk start perang yang besar atas faktor ekonomi. Buktinya kalau betul lah diorang dah ready guys, lama dah Kesatuan Eropah ni pergi langgar Russia tu. Amerika pula dia bukan nak berperang sangat pun, dia just nak show upkan diri dia je dekat rakyat dia, dekat dunia. Dia nak semua orang cakap yang dia ni hero, sedangkan dia sendiri tak ada keberanian untuk mulakan perang dalam skala yang sangat besar buat masa sekarang. Guys, seriously lah, kalaulah perang ni berlaku kan, nauzubillah lah kan, kalaulah perang ni berlaku, aku tak boleh nak bayangkan lah betapa besarnya perang yang akan berlaku guys. Sebab apa? Perang-perang ni dia melibatkan
proxy yang sangat-sangat banyak. Okay guys, aku rasa tu je yang aku boleh cerita kat korang buat masa ni. Hopefully korang boleh share video ni untuk manfaat orang lain. Jangan lupa like dan juga subscribe Bebel Studio. Kita jumpa lagi at the next video. Thanks sebab support aku. Assalamualaikum. Ciao.